Jerika dan 2 mil lead. The Westmoreland, Jilid 2, Calgary Westmoreland, 6 petang, Mac 272. Dalam suasana nan sunyi ini, tiba-tiba Juliette teringatkan perbualan antara Sakura dan Jericha beberapa menit lalu sebelum Stefan masuk ke sini. Dia pun segera menyoal Jericha dengan wajah serius. Kau kata tadi, kau ada kaitan dengan Louis Bruni. Sekarang kau mengaku tak? Louis Bruni. Serentak Stefan dan John berpandangan sesama mereka. Kaitan? Jericha tidak pasti adakah kedekatan dia dan Lily, anak Louis Bruni, boleh dikategorikan sebagai mempunyai kaitan dengan lelaki itu ataupun tidak. Tergagap-gagap. Bukti kukur. Ujar Juliet, yakin. Apa kaitan kau dengan Louis? Pembunuh upahan. Stefan menyoal serius. Taklah. Berapa kali nak beritahu ni? Lagipun, buat apa Louis nak bunuh Juliet? Dia bukannya orang yang macam tu. Louis tu baik orangnya. Dia ML. Cerita kok. Hap. Jericha mengetap bibir. Dia merapatkan kedua-dua bibirnya. Mujurlah dia tidak sempat menghabiskan apa yang ingin disampaikan, yakni, dia ML cerita komik ni. Tidak, pasti semua orang di bilik ini akan mengatakan dirinya tidak siuman. Baik orangnya. John terkejut lantas memandang Stefan serta Juliette. Imik mukanya jelas sangat hairan dan hampir terlihat menyindir ucapan Jericha. Kau dah diberi upah, memanglah akan cakap dia baik. Stefan mendiamkan diri. Wajah cantik Jericha direnung curiga. Apa agaknya kemungkinan kaitan kau dengan Louis selain asasin? Kau orang suruhan dia. Berisik rahsia. Aku bukan orang suruhan sesiapapun. Aku bukan asasin. Dan aku tak pernah ambil upah untuk memuji seseorang. Faham tak? Stefan senyum sinis, wajah menyeringai mendengar sahutan balas Jericha. Ujian telepati berjaya. Ini bermakna, Jericha masih mempunyai kebolehan membaca firasat orang lain. Perlahan-lahan senyuman pada wajah si tampan itu bertukar pahit. Kalau macam tu, apa kaitan kau dengan Louis? Kenapa tadi kau fikir Sakura salah seorang daripada anak buah dia? Aku cuma pengasuh, jaga anak dia je. Lily. Kau jaga Lily. Haha, bukan ke itu kerja Violet. Nampak sangat kau menipu. Tak, aku tak tipu. Kalau tak percaya, biarlah. Kesah pula aku. Juliet, John dan Stefan kurang mengerti penggunaan perkataan yang dituturkan oleh Jericha sebentar tadi. Tetapi Jericha tidak mempedulikan semua itu. Dia sudah tidak mahu lagi menghiraukan apapun tanggapan mereka bertiga terhadap dirinya. Kau jaga diri untuk dekati dia? Stefan menyindir. Jericha menggiling. Dia tahu Stefan berkecil hati. Tolong jangan fikir yang bukan-bukan ya Tuan Gubernur. Aku ni dah bersuami. Bukan ke Tuan Gubernur pun dah tahu. Jericha mempertahankan dirinya. Kau dah kahwin. Pada mulanya Juliet terkejut, tetapi setelah 3-4 saat kemudian, dia tersenyum gembira. Baguslah, selamat Stefan aku. Ucapnya di dalam hati. Juliet menoleh ke arah Stefan. Begitu juga John. Mereka menanti jawaban daripadanya. Jika Stefan sudah tahu yang Jericha sudah bersuami, mengapa tidak pernah dihabarkan tentang perkara tersebut kepada mereka berdua? Bukankah mereka bertiga bersahabat baik? Perlukah dirahasiakan perkara ini? Perkahwinan bukan penghalang untuk seseorang wanita mengejar lelaki idamannya. Balas Stefan bersahaja. Tutur katanya berbau sindiran. Logik dia dah kahwin. Orang cantik, kan? Kata John dalam hati. Ada terselit rasa kecewa di hatinya. Pada petang itu, setelah Jericha selesai disoal siasat, dia dihantar kembali ke kediaman rasmi Datuk dan Nenek Stefan bersama John. Kira-kira lebih kurang 7 bulan lalu, dia pernah menjejakkan kakinya ke istana besar dan mewah ini buat pertama kalinya atas pelawaan Susan Harrington, yakni Nenek Stefan. Individu pertama yang sangat baik terhadapnya sepanjang dia terperangkap di dalam dunia komik ini. Mengimbau kembali detik-detik bagaimana dia boleh mengenali Susan, ia mengingatkan Jericha bahwa sudah lebih kurang setengah tahun dia berada di dalam dunia komik. Sebolehnya, dia mahu segera pulang ke pangkuan keluarganya, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Semua ini gara-gara adiknya, Johan, yang meminjamkan komik The Westmoreland jilid kedua kepada Adam anaknya.
sehari sebelum berlakunya kejadian aneh yang bakal dilalui oleh Jerica. Dia masih ingat, Adam sangat teruja membaca komik tersebut sehingga dibawa ke katil sebelum tidur. Pada malam pertama, dia membiarkan Adam membaca komik tersebut sehingga tertidur. Tetapi pada malam kedua, yakni pada malam kejadian, dia melarang Adam berbuat demikian kerana esok paginya Adam harus bangkit lebih awal untuk ke sekolah, memandangkan mereka tidur di rumah ibu Jerica pada malam berkenaan. Sayang, Adam dah tidur ke? Tom menghubungi isterinya dari Jepun. Belum, dia tengah baca komik. Tapi mata dia dah nampak mengantuk tu. Kejap lagi tidurlah dia. Oh, apa? Dia baca komik? Sayang, kenapa you biarkan dia baca komik? Tak elok tahu baca komik. Bacalah buku sekolah. I yang salah. Maafkan I, Link. I tak perasanlah apa nama komik tu. Sejak semalam Adam asyik sebut Lily. Itu nama heroinnya kot. Sayang, you suruh dia tidur sekarang. Ambil komik tu. Jauhkan dari dia. Jangan bagi dia baca komik lagi lepas ni. Tom mengarahkan isterinya dengan suara yang lembut. Dia tidak suka dan tidak mahu anak dan isterinya mendekati sebaran komik. Okey, Link. Nanti I buat. Jangan risau. Pertandingan you kat Jepun macam mana? Esok dah suku akhirkan, Link. Best of luck my dear husband. I doakan you berjaya. Amin. Amin. Thanks, sweetheart. So far, everything went very well except... Tom membiarkan isterinya berteka-teki. Kali ini nadanya bersahaja. Except apa, Link? Apa yang tak okey? Link, tadi you kata you baik-baik. Physical I memang baik-baik aja, tapi emosi. I terpaksa tidur sorang-sorang. Isteri jauh. I rindu you, sayang. Ling, I lebih rindukan you. Sahut Jerica dan tiba-tiba air mata menitis jatuh di pipinya. Sayang, I. Mami. Baru sahaja Tom hendak menjawab kata-kata isterinya, mereka berdua dikejutkan dengan suara lantang anak mereka. Mami. Dengan tidak semena-mena, suara Adam nyaring memanggil Jerica dari dalam bilik Johan. Tom juga dapat mendengar suara anak mereka dari corong telepon. Jerica pun pergi melihat anaknya yang berada di bilik tidur Johan. Kebetulan, malam ini, Johan tidur di rumah Azri. Sampai sahaja di bilik, Jerica mendapati anaknya menjenguk keluar tingkap. Dia segera menarik anaknya dan menutup semula tingkap bilik. Adam, kenapa kamu jenguk tingkap macam tu? Bahaya tahu tak? Next time jangan buat lagi ya. Ujar Jerica, menasihati anaknya. Baiklah, Mami. Maafkan Adam. Ya, Mami maafkan. Adam, kita sekarang ada kat rumah nenek. Rumah nenek tingkat 3, tinggi tau. Bahaya kalau Adam buat macam tadi. Jerica memeluk dan mencium anaknya. Tadi Adam nampak pari-pari, Mami. Sebab tu Adam pergi jenguk kat tingkap. Pari-pari. Adam, pari-pari tak wujud. Tapi Mami, tadi Adam memang nampak pari-pari. Besar jari ni aja. Kanak-kanak itu menunjukkan jarinya. Adam, dah malam ni. Jom tidur. Esok kamu mesti bangun lebih awal nak ke sekolah. Kalau tak, nanti kamu lewat. Baiklah, Mami. Balas si anak dengan hampa. Tom yang masih di talian telepon, dapat mendengar setiap butir bicara istri dan anaknya. Dia hanya berdiam diri tatkala kedua-dua mereka berbicara tentang pari-pari. Dia sedikit khawatir sekiranya Pari yang dimaksudkan anaknya itu adalah sahabat pari-pari yang dia dan Freddy kenali. Tambahan pula, rumah ibu mertuanya tidak jauh dari rumah Freddy. Dan pada malam itu anak dan isterinya berada di rumah ibu mertuanya. Pada malam itu, tatkala melepasi tengah malam, ketika semua orang sudah nyenyak tidur, Jerica tersedar dan terasa hendak membuang air kecil. Dia pun bangkit pergi ke tandas. Sekembalinya dia ke bilik ini, kelihatan satu cahaya yang berwarna-warni terpancar keluar dari sebuah buku di atas meja. Jerica berasa sangat hairan. Cahaya aneh tersebut sangat menarik perhatiannya. Cahaya apa tu? Dia marah mendekati cahaya tersebut, melangkah perlahan. Cahaya aneh yang berwarna-warni tersebut benar-benar menarik perhatiannya. Dia menyentuh dan membuka buku itu. Benarlah sangkaannya. Ia datang dari buku berkenaan. Buku apa ni? Kenapa ada cahaya keluar dari buku ni? Serbuk apa ni? Jerica berasa sangsi dan curiga. Tatkala dia hendak menutup semula buku tersebut, jarinya tersentuh serbuk
berwarna-warni serta helaian buku tersebut. Hatta, tanpa kerelaan, tubuhnya terasa bagaikan disedot ke arah buku itu oleh suatu tenaga yang tak terlihat dek mata kasar. Jerika coba untuk bertahan dengan berpaut pada kerusi dan meja. Ternyata usaha itu tidak mampu melawan tenaga magis dari buku itu yang mana akhirnya dia semakin ditarik dan disedot masuk ke dalam buku tersebut. Sejurus itu, ia kembali tertutup. Tiada apa-apa cahaya kelihatan. Mami, Adam yang tadinya sedang lena di atas katil, terjaga, karena mendengar suara ibunya saat ibunya belum ditarik masuk ke dalam buku. Apabila melihat ibunya tiada di situ, dia pun kembali tidur. Dia menyangka ibunya pergi ke tandas. The Westmoreland, Jilid 2. Calgary, Westmoreland, Harrington Tower. Gugus 271, 8 pagi. Pagi itu seperti biasa, Juliet bersiap-siap untuk ke pejabat. Ketika dia sudah hampir siap bersolek, teleponnya mulai berdering. Tertera nama Stefan, hati Juliet berbunga riang. Dia pun segera menjawab panggilan telepon berkenaan. Hai, Tuan Gubernur. Selamat pagi. Awal betul kau call aku hari ini. Rindu ke apa? Juliet mengusik sahabat baiknya, Stefan Harrington. Selamat pagi. Rindu apa? Setiap minggu jumpa kau. Alah kau ni Stefan, bergurau sikit pun tak boleh. Tiba-tiba terdengar satu bunyi seakan-akan suatu benda terjatuh di atas permukaan yang tidak begitu keras dari luar bilik tidur ini. Juliet terdiam dan membulatkan biji matanya. Bunyi apa tuh Juliet? Tanya Stefan. Dia juga dapat mendengar bunyi tadi dari teleponnya. Tak tahu. Bunyi tu macam dari ruang tamu. Pergi tengok. Stefan mengarahkan. Aku takut le Stefan. Aku duduk sorang-sorang dalam rumah ni. Kalau itu hantu macam mana? Itulah sebabnya aku suruh kau pergi tengok. Kalau ada apa-apa cepat bagi tahu aku. Aku ada dengan kau ni dalam talian. Dah, pergi tengok apa benda tu. Juliet akur dengan arahan Stefan. Dia pun membuka pintu biliknya dan pergi ke ruang tamu. Sebaik saja tiba di ruang tamu rumahnya, Juliet terkebil-kebil melihat sesusuk tubuh seorang perempuan cantik duduk di sofa. Mereka berdua saling berpandangan dan kebingungan, tetapi yang lebih kebingungan adalah perempuan misteri berbaju tidur warna putih itu, yang juga merupakan tetamu tak diundang. Siapa tu? Atau apa tu? Rumah ni berkunci dari dalam. Macam mana dia boleh masuk? Juliet berasa sangat curiga dan bercampur sedikit takut saat menemukan tetamu tak diundang tersebut. Jerika terkesima dan terpana. Manakan tidak, inilah pertama kalinya dalam seumur hidup melihat kotak dialog ataupun buih dialog di sisi seseorang semasa orang itu sedang berkata-kata. Dan bukan itu sahaja, dia juga dapat melihat setiap patah perkataan yang diucapkan serta mampu mendengar suara hati wanita tersebut. Ini benar-benar luar biasa dan mengagumkan. Aku dalam dunia buku ke ni? Sebab tadi aku ditarik masuk dalam buku. Betul ke ni? Ke aku tengah bermimpi? Jerika menampar pipinya kiri dan kanan. Juga mencubit pipi kanannya karena kata orang dalam mimpi kita takkan terasa sakit. Sakit. Siapa kau? Macam mana kau boleh masuk dalam rumah aku? Juliet menyoal dengan lantang. Riap mukanya sudah tiada rasa gemetar. Ya Allah, ini betul-betul bukan mimpi. Macam mana aku nak balik ke dunia sebenar ni? Ling, Adam, Mak, Juliana, Johan. Jerika tidak mengendahkan pertanyaan yang diajukan oleh Juliet tadi. Kenapa dia tampar dan cubit pipi sendiri? Soal Juliet di dalam hatinya, dia berasa pelik melihat gelagat Jerika. Jerika yang masih tidak percaya apa yang sedang berlaku pada dirinya saat ini, sekadar menatap si cantik Juliet dengan rasa kagum. Sanubarinya berbisik. Cantik si Blondie ni. Wah, badan dia macam Barbie. Oh, ya. Betul lah, ini memang dalam buku cerita. Selalu benda-benda tak logik hanya ada dalam buku cerita. Tapi ni buku cerita apa? Johan baca novel juga ke? Hei perempuan, aku cakap dengan kau lah. Jawablah. Suara Juliet mendesak Jerika memberi tumpuan kepadanya.